Yang paling besarnya ialah Hudaibiyah itu membuka jalan kepada mengambil semula kota Mekah daripada tangan orang-orang Quraisy. Ini yang paling besar lah. Ya? Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak berkecimpung dalam bidang ilmu haji, tak boleh tidak, mesti belajar sirah daripada Hudaibiyah ni. Sebab dari situlah rentetan hukum hakam haji berterusan sampai kepada tahun 10 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada pagi ini, pagi Isnin terakhir dalam bulan Zulhijjah dan juga tahun 1441 ya. Jadi hari Khamis ni dah masuk 1 Muharram, masya-Allah ya, cepatnya masa berjalan. Kita sendiri pun umur dah bertambah ya, kalau dikira dengan tahun hijrah, maknanya umur kita ni ekstra dalam 2 atau 3 tahun kan. Gitulah, sebab itulah ada khilaf dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu, contohnya Nabi wafat umur 60 kan. Itu sebenarnya mungkin pada masa itu sahabat mengira dengan tahun Masihi. Tahun Masihi 60, tahun Hijri yang lebih pendek waktunya itu jadi 63. Itulah, dan ada satu sebab lagi kenapa dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu Nabi disebut oleh beberapa sahabat sebagai wafat umur 60 tahun, sebab orang Arab ni kalau selagi tak sampai 65 dia kira 60. Itu cara bercakap. Cara bercakap ya. Kalau 66 ke 69 tu dia automatik 70 dan 70. Gaya bercakap kan. Jadi tuan-tuan muslimin semua rahmati Allah, sepatutnya kita menghayatilah ya semangat hijrah itu sendiri. Alang-alang kita dah masuk ke tahun baru tu biarlah kita faham tahun baru ni hijrah. Apa yang kita hendak dalam hijrah kita ni, dan apa yang hijrah pada diri kita selain pada kita mengutip pengajaran-pengajaran daripada peristiwa hijrah itu sendiri. Jadi pada pagi ni kita masuk ke jilid yang ketiga dalam siri terjemahan Fiqh Sirah oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid rahimahullah ta'ala. Buku asalnya 1 jilid saja, tapi bila diterjemahkan maka dipecah-pecahkan kepada kumpulan penterjemah yang berbeza-beza. Jadi kalau tuan-tuan perasan, jilid kedua hari itu yang diterjemah oleh Ustaz Muhammad Darus Senawi ya. Dan kalau tengok pada yang jilid ketiga ni diterjemah oleh Ustaz Muhammad Yusuf Ismail. Ini salah satu cara untuk cepat menterjemah ni, bagi-bagi penterjemahan tu. Kalau nak harapkan seorang memang lambat lah kan. Jadi kita mungkin gaya bahasa di sini agak berbeza sedikit daripada gaya bahasa di jilid kedua yang lalu, terutama dari sudut membaca. Contohlah ya, dalam bahasa Arab ni dia ejanya sama je, tapi dia punya bacaan lain, lain. Sebab tu kata salah seorang pensyarah bahasa Arab, sahabat saya, dia kata Arab tak letak baris tu sebenarnya sebab boleh dibaca banyak cara, dan nak mengelakkan orang yang menulis tu tahu ke tak tahu baca. Itu dia punya dia punya joke dia lah. Sebabnya dia pergi ke satu universiti yang tidak dinamakan universiti mana, dia tulis Al-Maktabata. Siapa suruh tak baris? Dia kata sepatutnya Al-Maktabatu. Makna perpustakaan.
Jadi kalau al-maktabata ni kalau Arab baca pun pening. Pasal apa jadi nasab, tidak jadi rafa' kan. Itu kaedah-kaedah belajar bahasa Arab lah. Saya pun balas joke dia tu, saya kata. Jadi mungkinlah dia ada kat situ, dia niat at-tajihul maktabata. Aku menghadap ke arah maktabah. Jadi pandai-pandailah dia kata ya. Jadi bahasa Arab ni, sebab tu tuan-tuan akan jumpa dalam siri terjemahan ada yang sebut Uqbah bin Abi Mu'ayt, kan? Uqbah bin Abi Mu'ayt, sebab dia eja mim ain ya ta, kan? Jadi ada dalam apa? Dalam terjemahan lain jumpa Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Mu'ayyad, kan? Jadi tak peliklah kalau jumpa macam tu. Cuma kena rujuklah dengan versi asalnya dan juga nama asal. Siapakah orang yang dimaksudkan itu? Ada juga yang mengeja Amir Ain Mim Ya Ra, contoh kan. Ada dalam versi lain Umair. Itu pula. Itu kerana penterjemah itu berbeza-beza. Tapi tak apa, kukuk mana pun itu membuka minda kita untuk mengkaji. Pada saya, bila tengok ni orang ni sama ke ataupun beza? Adakah nama asalnya siapa? Kan? Nama asalnya siapa? Itu sajalah yang akan tuan-tuan temui dalam jilid yang ketiga ini. Jadi jilid yang ketiga ni pula kebetulannya adalah bermula daripada peristiwa perjanjian damai Hudaibiyah. Satu topik ataupun satu peristiwa yang saya cukup gemar. Saya cukup gemar membacanya berulang-ulang kali daripada versi-versi riwayat yang lain dan sebagainya. Saya cukup suka baca. Sebab apa? Sebab perjanjian damai Hudaibiyah itu satunya berkait rapat juga dengan bidang yang saya ceburi, iaitu bidang ilmu haji dan umrah. Satunya, ya. Yang keduanya, yang paling besarnya ialah Hudaibiyah itu membuka jalan kepada mengambil semula kota Mekah daripada tangan orang-orang Quraisy. Ini yang paling besar lah, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak berkecimpung dalam bidang ilmu haji, tak boleh tidak, mesti belajar sirah daripada Hudaibiyah ni. Sebab dari situlah rentetan hukum hakam haji berterusan sampai kepada tahun 10 Hijrah. Kadang-kadang orang kita ni dia dia ambil hukum tu seperti mana yang ada dalam nota tabung haji tu saja, tak cukup. Ya, sebab bila kita mengajar ni, orang depan kita pelbagai latar belakang. Ada yang jenis suka membaca, dia baca je dia tak kira. Lepas tu dia tak tahu kaitan antara satu yang dia baca tu dalam kursus haji contohnya. Dia soal bertubi-tubi dan sebagainya. Kita mula tengah macam mana ya? Tak cukup sekadar nak tahu hukum hakam yang ada dalam nota tabung haji. Sebab tu saya kata guru-guru haji mesti belajar sirah. At least daripada sirah Hudaibiyah ni sampailah kepada haji perpisahan, iaitu tahun 10 Hijrah, ya kan? Jadi dengan kata lain, biar dia adalah buku fiqh sirah ni jilid 3, kalau malah nak baca sirah sekalipun. Sebenarnya sejarah ini ataupun ilmu sirah ini sendiri ada ramai juga yang merendah-rendahkan. Dia kata sirah je kan, sekadar cerita je. Sebenarnya sirah ni sakit kepala belajar, sebab nak kena kait peristiwa, kemudian nak kena ingat tarikh, nak kena ingat nama orang, nama tempat. Sebab itulah bila sejarah ini diwajibkan dalam SPM, bukan orang lain, anak saya pun sakit kepala, kan? Kan, sebab dia memang lemah. Kata, yang awak ni kata biologi boleh pula awak hafal tu sebiji, tapi bila sejarah yang macam biologi juga yang awak perlu hafal, dia kata kenapa tak boleh? Kan? Sebab dia fikir benda ni tak kait dengan bidang dia. Dia nak masuk bidang sains stream je lah. Kenapalah wajibkan SPM tu sejarah, kan? Sejarah tu diwajibkan SPM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, sebenarnya itulah dia. Apabila kita belajar sirah, belajar tarikh, belajar sejarah, hukum hakam tu sendiri kita dapat lihat bagaimana dia punya perjalanan hukum hakam tadi tu lepas ini dan sebagainya. Kita dapat lihat itu satu membantu. Sebab itulah orang belajar syariah sekalipun, dia ada ilmu khusus dalam tu subjek namanya at-tarikhut tashri',
sejarah pensyariatan. Ambil kat situ kan. Sejarah juga tu. Cuma fokusnya kepada perjalanan hukum. Mula-mula hukum ni, lepas tu ni, lepas ni dan sebagainya. Jadi itu dia yang sebagai mukaddimah untuk jilid ketiga ini. Mungkin juga kepada mereka yang baru ikuti, tak apa, pada saya yang belakang-belakang tu kita akan ulang lagi dalam dalam buku-buku yang lain dan sebagainya. Ini dah kiranya buku kedua saya berkuliah sirah di Al-Falah ni kan, Muslimat Al-Falah ni. Buku pertama Rahikul Maktum. Rahikul Maktum tu saya pun masa mula-mula berkuliah Rahikul Maktum tu duk fikir bila nak habis, dengan hampir 1000 muka surat kan. Tapi alhamdulillah dengan kita pun istiqamah, ya, saya pun alhamdulillah teruskan juga dekat 9 tahun kan, habislah satu Rahikul Maktum. Dan kita masuk pula kepada Fiqhus Sirah ini. Sekarang duduk fikirlah buku apa lagi selepas habis daripada Fiqhus Sirah ni kan, satu lepas satu dan sebagainya. Gitulah tuan-tuan dan puan, jangan give up dengan belajar sirah dan jangan merendah-rendahkan ilmu sirah ni tadi, kerana ilmu sirah ni lah ilmu yang terawal yang dibicarakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim selepas Nabi wafat. Walaupun tak dinamakan ilmu tu ilmu sirah, tak dinamakan. Kan? Sebab apa? Sebab bila Nabi wafat je, ada orang baru masuk Islam 1 hari je. Lepas tu sempat satu waktu je berjemaah dengan Nabi. Lepas tu Nabi tak keluar-keluar dah, Nabi sakit dah. Ya? Jadi dia nak belajar Islam, dia belajar daripada tubuh badan Nabi. Dia tanya isteri-isteri Nabi, tanya sahabat-sahabat Nabi. Tidakkah itu ilmu sirah sebenarnya? Ilmu pasal peribadi Nabi yang kemudiannya datanglah ulama abad kedua Hijrah seperti Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya, mula mengatur ilmu-ilmu tu, jadilah ilmu usulul fiqh. Kemudiannya Imam Syafi'i juga telah menyemai benih-benih maqasid syariah yang sekarang ni orang sekarang ni baru duk bincang pasal maqasid syariah. Sedangkan Imam Syafi'i dia memang meninggalkan kepada kita benih-benih ilmu maqasid syariah. Dah ada dekat situ, ya. Memahami maqasid syariah itu menyebabkan kita yakin kenapa sesuatu hukum itu tadi tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian. Bahkan banyak hukum yang telah Allah Taala terangkan sendiri bahawa maksudnya ataupun maqasidnya itu ada demikian. Seperti contoh paling mudah, ibadah puasa. Kan? Ibadah puasa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu sendiri, la'allakum tattaqun. Jadi supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa. Itulah dia maqasid dia, itulah objektif dia. Kemudian dalam solat apa dia? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan banyak lagi lah, ya, banyak lagi. Jadi itulah dia perkaitan antara sirah dan juga tasyri' ataupun pensyariatan tadi, ya. Kemudian tuan-tuan, perjuangan kita yang tak akan selesai dengan mudah. Bila nak selesai tak tahu. Taqnin. Apa itu taqnin? Pernah dengar perkataan qanun ataupun kanun? Kan? Sebut qanun, tak pernah dengar. Kalau kanun, pernah dengar lah kan? Kanun tanah negara, kanun. Kanun tu undang-undang yang telah, maksud dalam bahasa Arabnya ialah qanun. Qanun tu makna undang-undang yang telah dibukukan, yang telah transkripkan dan dijadikan sebagai suatu undang-undang negara. Sekarang ni, adakah semua dalam kitab fiqh yang tuan-tuan belajar tu, kitab fiqh apa yang tuan-tuan belajar? Cuba sebut satu nama kitab fiqh. Itu satu masalah lagi. Satu masalah lagi. Kuliah fiqh dekat Al-Falah ni rasa 2 aku rasanya. Ikut jadual kan? 2 orang guru mengajar fiqh. Tapi kalau tanya belajar kitab apa? Saja nak test tahu dah kalau ustaz ni dia mengajar kitab ni kan. Dia masing-masing kegemaran lah. Nak sebut tu tak tahulah, tapi fiqh lah kata dia. Contoh kitab Safinatun Najah. Pernah dengar? Kitab Safinatun Najah. Ambil apa lagi kitab? Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji. Kan? Baru ingat. Betul tu. Siapa dia yang ngajar fiqh Manhaji? Ustaz apa?
Dekat Al-Falah ni. Bukan kat sini, dekat Kuala Maghrib. Ke kat mana? Ke tempat lain? Itu contoh-contoh kitab fiqh yang di dalamnya adalah hukum hakam. Hukum hakam tu apa? Undang-undang. Undang-undang kita lah. Ya? Adakah semua yang ada dalam kitab fiqh tu telah ada dalam kanun di negara kita sekarang ni? Khasnya kanun undang-undang syariah di negeri-negeri. Dah ada semua ke? Tak ada. Jadi perlukan satu proses nak memasukkan hukum hakam dalam kitab fiqh tu ke dalam kanun. Itu dipanggil taqnin. Taqnin. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kemudian kita belajar tasyri'. Tasyri' dalam Quran dan hadis tidak semuanya undang-undang, tidak semuanya hukum hakam. Betul tak? Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Empat perkara teras. Akidah, ibadah, akhlak, ahkam. Ini 4 perkara teras di dalam Islam. Jadi dalam Quran dan hadis itu, adakah semuanya ahkam? Tak. Memang tidak. 4 ni. Okey, sekarang kita nak faham, kita tasyri'. Kita faham tasyri', iaitu mengambil, menyedut syariah-syariah yang ada di dalam Quran dan hadis. Sudah tasyri', kita belajar macam-macam. Tarikh tasyri', sejarah pensyariatan. Kita belajar usul fiqh. Kita belajar fiqh. Kita belajar lagi qawaid fiqhiyah, macam-macam. Baik, semua tu dah ada dalam kitab. 1400 tahun lamanya ni, ulama'-ulama' telah menulis ribuan kitab pasal hukum hakam. Tapi adakah semuanya, bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia, semua yang ada dalam kitab fiqh tu dah masuk dalam kanun? Tidak. Kenapa tidak? Prosesnya itu panjang. Itulah dia yang saya maksudkan, kaitan antara sirah dengan syariah ni tadi, dengan hukum hakam ni. Baik, sekarang kita mula episod baru dalam jilid yang baru, iaitu berkenaan dengan sulhu. Sulhu dalam bahasa Arab bermaksud perdamaian ataupun perjanjian damai, Hudaibiyah. Hudaibiyah kat mana? Semua tahu kan? Semua tahu Hudaibiyah kat mana dah. Dia ke arah mana Hudaibiyah ni? Pernah pergi semua kan? Mikot umrah Hudaibiyah pernah pergi. Minum susu unta, betul? Siap campur dengan kencing unta lagi. Ya, betul? Saya tak pernah try, tak berani try. Biarlah orang kata apa. Kan? Biarlah orang kata apa. Saya ada pendirian saya sendiri pasal masalah campur kencing unta dengan susu unta ni kan. Panjang perbiasaannya tu. Itulah Hudaibiyah, tempat itulah. Bagi mereka yang pergi umrah tapi tak ingat kat mana Hudaibiyah ni. Petanda dia ialah susu unta. Dekat tu. Ya. Okey, Hudaibiyah ke arah mana? Ke arah tak perasan? Ke arah gerbang Quran. Ingat tak gerbang Quran tu? Ya? Rehal. Rehal lagi tepat. Kan? Kalau sebut gerbang Quran aku atas kata. Gerbang Rehal tu. Iaitu ke arah Jeddah. Okey. Makna kata Hudaibiyah ni adalah pintu masuk yang paling jauh ke arah Mekah daripada Madinah, dari Madinah. Ya. Jadi pintu masuk yang paling jauh ke Mekah dari arah Madinah. Sebab itulah Nabi SAW, saya sengaja buat gambaran geografi tadi tu sekadar untuk tuan-tuan perempuan bayangkan peristiwa ni. Jadi Nabi SAW dari Madinah lagi sudah berihram. Di mana? Di Bi'run Ali lah. Ataupun nama sebenarnya adalah Zulhulaifah. Itu nama asal dia dan sampai sekarang pun masih dinamakan Zulhulaifah. Jadi Nabi berihram, berpakaian ihram lengkap seperti mana yang kita sekarang ni, dan memastikan setiap orang bawa pedang sekadar untuk keselamatan diri sendiri.
Semuanya wajib bersarung. Kalau tak ada sarung pun Nabi suruh bungkus pedang tadi. Menandakan bahawa kita ni bukan nak pergi berperang. Pedang ini sekadar keselamatan diri sendiri semata-mata. Itu dia. Jadi Nabi dah pesan, kita tak akan berperang, tapi kalau orang lawan, kalau orang halang kita, maka kita akan hadapi mereka. Jadi Nabi usaha cukup-cukup. Sepatutnya kita masuk ke Mekah dari Madinah di suatu tempat yang sekarang ini dikenali dengan Bi'run Tuwa. Beer Tua, kan? Beertuwa. Jadi orang first time tengok kata, beer tua. Itu Bi'run, makna telaga. Apa tu Bi'run Tua? Itulah dia pintu masuknya. Itu masuknya yang juga dikenali dengan nama hujun. Hujun. Jadi dari situlah kalimah perkataan Melayu hujung tu diambil gambarnya. Sebab hujung sekali, hujung kat pintu, boleh jadilah nama pun hujun, kan, situ. Tapi di situ Nabi ditahan oleh pasukan tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Ditahan. Bila ditahan, Nabi kata tak apa, kita lencong lagi. Lencong sampai di Tan'im pun tak boleh, tentera tu duk kejar. Tak nak nampak kontra. Last kali sampai di Hudaibiyah. Maka Nabi kata dekat sinilah, kita dah tak pergi dah, jauh sangat dah. Paling jauh. Itulah dia sebabnya Hudaibiyah ni ke arah pintu keluar dari tanah haram Mekah yang ditanda dengan rehal tadi tu, gerbang rehal tu. Ya. Jadi menghala ke Jeddah. Itulah dari sudut geografinya bagi mereka yang mungkin pergi ke Mekah dah banyak kali, tiap-tiap tahun bahkan. Tapi bab peta-peta ni minta maaf lah Ustaz, tak masuk dah kepala. Saya beritahu secara mudahnya. Ya. Jadi sampai di Hudaibiyah Nabi kata kita tak boleh buat apa dah. Dekat sinilah kita berhenti, kita berhadapan dengan musuh yang nak cari pasar sangat ni. Pun Nabi tak lawan. Nabi hanya duduk, berkhemah, berjemaah, hantar wakil untuk berbincang. Mula-mula hantar, namanya Osman bin Affan, menantu dia. Gaib, hantar gaib, hantar lagi, sekumpulan lagi, gaib juga. Itulah latar ceritanya. Ya. Sekarang mari kita baca kitab ini. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulqa'dah, yakni penghujung tahun ke-6 Hijrah. Bulan Zulqa'dah ni bulan 11. Bulan 11, Zulhijjah bulan 12. Kita ni bulan 12, hujung tahun dah ni. Pendorong kepada berlakunya peristiwa ini ialah kerana Nabi Muhammad SAW telah memberitahu kepada muslimin bahawa baginda SAW akan berangkat ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Saya nak pastikan sama ada betul Nabi isytihar umrah atau tidak ni. Pagi ni sepagi duk belek kitab tukil dan sebagainya, saya takut terkeliru. Sebab apa terkeliru? Sebab Nabi bawa unta dan juga kambing-kambing bersama-sama dia. Jadi untuk apa Nabi bawa itu? Sebab dalam umrah, kalau sekadar nak pergi umrah kemudian nak balik keluar begitu saja dalam bulan-bulan haji, tak perlu kita berdam, ya, tak perlu ada dam. Jadi bulan-bulan haji itu bermula pada 1 Syawal. Ya, masa kita lepas buka puasa terakhir Ramadan setiap tahun tu, dia dah bermula bulan-bulan haji, ya. Sampailah pada 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah habislah bulan-bulan haji tadi. Bahkan hajinya tamat setakat subuh 10 Zulhijjah. Bulan haji ni, ya. Amalan haji berterusan sampai lagi 3 hari tasyrik. Jadi kalau sekadar kita masuk ke Mekah nak buat umrah, lepas tu keluar, maka dekat situ tak perlu ada apa-apa dam. Yang ada dam ni masuk ke Mekah selepas bulan haji, stay dekat Mekah, tak keluar-keluar, dahlah masuk tu dengan niat umrah. Stay dekat Mekah, tak keluar-keluar. Tiba 9 Zulhijjah, dia pun berniat ihram haji. Orang panggil haji apa? Haji? Takut nak jawab kan? Walhal haji tu yang dia nak buat baru ni pun. Itulah haji tamattu'. Haji tamattu'. Jadi saya confuse kat situ. Kenapa Nabi bawa binatang korban ataupun hadiu?
Dia tak, hadiyu ni istilah yang umum, yang tak maksudkan korban ataupun dam. Hadiyu umum kat situ. Jadi kenapa Nabi bawa hadiyu? Adakah betul ada pengisytiharan daripada mulut Nabi nak buat umrah? Atau hanya Nabi kata kita berihram pergi ke Mekah? Pagi ni saya duduk study puas hati. Betul, memang isytihar daripada Nabi sendiri nak buat umrah. Kalau begitu membuka satu persoalan lain. Habis tu kalau sekadar nak pergi buat umrah, kenapa Nabi bawa hadiyu tadi? Persoalan tu kita tinggalkan dulu, kan? Saya dah ada jawapan dia, tapi kita tinggal dulu. Itu sebagai satu mukaddimah juga untuk tuan-tuan perempuan, buka minda. Bila kita baca sirah ni, buka minda. Jangan baca saja. Cuba kaitkan dengan hukum hakam tu tadi. Ya? Okey. Maka ramailah orang-orang muhajirin dan ansar yang ikut serta. Bilangan mereka menjangkau kepada lebih kurang 1,400 orang. Rasulullah SAW berihram untuk umrah di jalan, dia kata. Jalan tu kat mana? Maknanya dia keluar daripada Masjid Nabawi, daripada kawasan Masjid Nabawi, pusat Madinah tu. Nabi keluar tu tak berihram lagi, maksud dia. Bukan Nabi berihram sambil berjalan bawa unta, tidak. Maknanya sampai di Hudaybiyah, di Zulhulaifah, Nabi berhenti, lalu Nabi berihram dekat situ. Bahkan berdasarkan satu kitab lagi yang saya baca pada pagi ni, Nabi esok harinya Nabi bermalam di Zulhulaifah tu. Bukan kata Nabi terus mandi-mandi macam kita, kan? Kita mandi kat hotel, singgah jadi masjid Zulhulaifah atau Bi'r Ali, lepas tu semayang-semayang niat umrah, kita pun jalan terus naik bas. Tak, Nabi berhenti, dan esok hari tu pagi-pagi lagi Nabi meneruskan perjalanan ke Mekah dengan bertalbiyah. Itu dia punya buka lagi kita punya pengetahuan berkenaan dengan perjalanan Nabi pada hari itu. Itu maksud dia berihram umrah di jalan, makna di pertengahan jalan. Ya. Dibawanya bersama binatang-binatang al-hadyu seperti unta, lembu dan kambing untuk disembelih di tanah haram, dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka menunaikan haji dan umrah. Ini saya tak nak hurai lagi. Kan? Bagi suspend sikit. Ya. Sedangkan tadi nyata, Nabi kata kita keluar pergi buat umrah. Tapi kenapa di sini dalam bracket tu dia kata ibadah haji atau umrah? Okey. Supaya selamat daripada diperangi musuh, itu satu matlamat bawa hadiyu ni, sebab antara cita-cita Nabi yang Nabi pernah sebut ialah akan tiba satu masa nanti wanita keluar dari rumahnya untuk pergi umrah, beribadah di Mekah, merentas padang pasir tu tak takut dah. Tak takut lagi. Sebab situasi pada masa tu memang takut. Lanun padang pasir ni ada kat mana-mana. Jadi itu juga salah satu matlamat bawa hadiyu, lembu, kambing dan sebagainya ni. Ambillah kamu seekor, pergi duduk diam-diam makan senyap, kan? Jangan ganggu kami. Nabi kata akan tiba satu masa wanita yang pergi umrah ataupun ibadah di Mekah tadi tu merentas padang pasir tak takut benda dah, ya, melainkan serigala je. Serigala tu tak boleh elok lah, kan? Itu dia salah satu daripada hadiyu. Tapi ada besar lagi pada tu. Juga supaya diketahui bahawa mereka keluar untuk menziarahi dan menghormati Baitullah. Jadi kalau dah pergi Mekah dengan Madinah ni duk berperang sepanjang 6 tahun sudah. Kali ini dengan berpakai ihram putih bersih semuanya, pedang-pedang pun sebilah seorang, berbalut lagi, ya, bersarung lagi, dan bawa lagi binatang-binatang hadiyu tadi, menandakan mereka ini tak lain tak bukan semata-mata pergi ibadah. Itu matlamat kedua bawa hadiyu. Lalu dikirimkan oleh Rasulullah SAW seorang pengintip bernama Bashar ibni Sufyan daripada kabilah Khuza'ah untuk mendapat berita daripada orang-orang Mekah. Kabilah Khuza'ah berada di luar tanah haram Mekah, menghala ke utara, iaitu menghala ke Madinah. Itu satu lagi bentuk geografi untuk minda tuan-tuan dan perempuan boleh bayang benda tu, ya. Jadi Bashar ibni Sufyan ini daripada Bani Khuza'ah. Nabi hantar dia sebagai pengintip, maknanya dia dah ada informer dekat sana. Dia dah ada informer dekat kaum dia, tanya apa pergerakan dan perkembangan
orang-orang Mekah pada masa tu. Tengok Nabi cara mengatur tadi tu dengan bijaksananya. Manakala Rasulullah SAW menunggu di Zulhulaifah. Dalam kitab ni ditulis Zil Halifah kan. Itu terjemahan lah tu ya. Bacaan yang tepatnya ialah Zulhulaifah ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan hingga sampai ke Dirul Ashtat ya. Dirul Ashtat. Satu tempat. Kalau benda ni ada, kalau tuan-tuan pasang GPS masa bergerak dari Bi'run Ali menuju ke Mekah tu, pasang je. Walaupun tak ada papan tanda, tapi dalam GPS ada benda tu. Ditulis, kat sini, kat situ, kat sini. Itu yang jadi modal saya ceramah dalam bas tu. Bukan saya hafal semua pun. Kan? Di sini tuan-tuan, kita Rasulullah buat gini-gini, orang kata sebab duk tengok GPS ni. Tapi kita tahu cerita tu. Papan tanda pun tak ada. Hebatnya Ustaz Zamri dah. Itu trik seorang mutawif kan. Itu jangan main. Itu rahsia kita kan. Okey. Apabila kembali pengintip yang dikirim oleh Rasulullah, beliau berkata, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan ramai orang untuk menghadapi tuan hamba. Telah pun berkumpul orang-orang dari berbagai-bagai kabilah dan mereka bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang tuan hamba dari Baitullah. Kalau begitu keadaannya, bermakna Rasulullah SAW duduk di Zulhulaifah tu bukan sehari. Maknanya dia tunggu tu dalam tempoh yang agak lama, mungkin beberapa hari. Sekadar nak tahu berita ni tadi, mungkin dia tak perlukan 11 hari. Kalau ikutkan unta perjalanan biasa, Mekah Madinah 11 hari. Ya, 11 hari perjalanan dia. Tapi Nabi memerlukan masa sampai hampir 3 minggu semasa hijrah. Sebab lari sana, lari sini, pusing sana, pusing sini. Tapi kalau ikut jalan biasa, 11 hari saja. Tapi kalau guna kuda, maknanya kuda yang kencang berlari, mungkin memerlukan 2 hari. Pergi sehari, balik sehari. Itu saja. Jadi ini semua kita kena bayangkan bagaimana pergerakan yang diatur oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menunggu di Zulhulaifah pada masa itu, manakala Bashar bin Sufyan ni tadi pergi ke Mekah. Baik. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berilah pendapat kamu wahai orang ramai. Syura dekat situ. Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, tuan hamba telah keluar dengan tujuan semata-mata kepada Baitullah, bukan untuk membunuh atau memerangi sesiapa. Berhadaplah ke Baitullah itu, tetapi jika ada sesiapa yang menghalang, kita perangi dia. Jawab Rasulullah SAW, bertindaklah atas nama Allah. Ya, maknanya Rasulullah SAW setuju dengan pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sentiasa berpandangan jauh ke depan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, siapakah orangnya yang boleh membawa kita mengikut jalan yang tidak dilalui oleh mereka? Makna jalan-jalan rahsia ni tadi. Lalu berkata seorang daripada Bani Aslam, saya wahai Rasulullah. Dengan itu dibawanya melalui jalan berlekuk dan berliku-liku di celah-celah bukit, hingga sampailah Nabi dan para sahabatnya ke Saniyatul Marar. Ya, Saniyatul Marar ini, apa itu Saniyah? Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada'. Itu tuan-tuan dah biasa sebut benda tu. Jadi Saniyah ni mungkin dibina ataupun originally asalnya tempat tinggi macam menara begitu di penjuru masuk setiap perkampungan tu tadi. Setiap kota, setiap daerah dia ada tempat tinggi macam menara tinjau. Itulah Saniyah. Ya. Jadi untuk ke Mekah ni dari arah Jeddah dia ada Saniyatul Marar dia panggil. Ya, Saniyatul Marar. Manakala untuk masuk ke Madinah dari arah selatan di Quba namanya Saniyatul Wada'. Itu yang ada dalam selawat tu, Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada'. Apabila orang-orang Yasrib tadi melihat Nabi SAW datang dengan hebat, berkilau-kilau gitu. Sebabnya Nabi SAW ni dekat nak masuk Quba tu bertembung dengan rombongan dagang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas baru balik dari Syam masa tu. Ya. Bila tengok Nabi dengan baju berdebu semua dah ni, maklumlah dah berjalan dah 2 minggu dah berjalan. Ya.
maka baju dah berdebu. Sa'ad pun bagi kepada Nabi Abu Bakar dan juga Abdullah bin Uraiqid ini satu persalinan, mana jubah barulah senang cerita, warna putih. Warna putih bila kena pandangan cahaya matahari, nampak macam berkilau. Itu yang orang Yasrib pun secara spontan, orang Arab ni dia hebat dari sudut mengarang syair kan. Secara spontan dia kata apa? Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama ke atas kami. Walhanya masa tu tengah hari ting-ting kan. Itu syair. Jangan kira syair ni. Min saniyatil wada' di saniyah al-wada'. Jadi saniyah al-wada' tu nama menara tu tadi tu. Senang cerita kan. Jadi nak masuk tanah haram, dari arah Jeddah, namanya Saniyatul Marar, ya, Saniyatul Marar. Mungkin lokasinya sekarang ni dekat dengan Menara Reha tu lah. Menara Reha tu boleh jadi kat situ. Jadi Rasulullah SAW dah tahu situasi tersebut, maka telah mengikut pemuda Bani Aslam ni tadi sampailah ke Saniyatul Marar. Tujuannya nak masuk arah itu. Tiba-tiba unta yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW terus duduk. Unta yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 11 tahun. Selama 11 tahun, sedangkan dia unta tu tadi mati ketika umurnya hampir 15 tahun. Ya. Jadi kalau siapa kata Nabi tukar unta, tak betul lah kan. Maknanya habis penggal tukar kereta kan. Daripada Camry ke Honda Accord pula kan. Tak betul lah. Nabi daripada mula-mula hijrah, dia unta tadi tu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa tu umur tu 3 tahun. Jadi unta 3 tahun ni unta yang dah layak untuk berjalan jauh. Ya. Jadi unta tu jalan jauh layak, dan itulah yang dikenali sebagai Al-Qaswa tu, ya. Ada 3 nama Rasulullah gelar kepada unta yang seekor ni, unta kesayangan dia lah, unta dengan 3 nama. Jadi Rasulullah SAW guna untuk diri sendiri 10 tahun lebih, ataupun disebut sebagai 11 tahun. Dan selepas Rasulullah wafat, unta tadi 2 tahun kemudian matilah, ya. Maknanya 15 tahun umur dia. Itu yang sejarah pasal unta pun kena tahu tuan-tuan, ya. Mula-mula Nabi bila diberi oleh Abu Bakar kepada Nabi terima je unta tu. Nabi terus gosok unta tadi. Nabi kata, aku namakan kamu ni Jadah ataupun Jada'an. Jadah yang kuat, yang tangkas, Jadah. Kalau kita pergi ke negara Arab, dia puji kita, ya Jada'an, dia kata. Jadi kita pula tak faham, jadi tak terpesona, tetap menawar juga. Nak beli barang dengan dia, kita tawar. Dia pun sebut ya Jada'an. Sepatutnya kita dah cair dah masa tu. Orang panggil aku ni, orang kuat, orang hebat kan. Ambil je lah harga tu. Kita tak kerti, tawar juga lagi. Itu lah tak faham kan. Jadi dia pun payah bahasa orang Melayu ni kan. Tak faham pun, tak faham bahasa kan. Jadah. Kemudian nama yang kekal lama dengan unta tersebut ialah Al-Qaswa. Al-Qaswa. Satu je unta, bukan 3. Tapi dinamakan dengan 3 nama. Ya. Jadi Rasulullah SAW cukup arif dengan unta dia ni. Bila unta ni tadi mula-mula masuk Madinah dulu, masa tu orang pakat berebut, marilah Rasulullah duduk rumah saya lah sebagainya. Rasulullah kata gini, lepaskanlah unta ni, di mana dia berhenti, kat situlah aku akan bermalam. Berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah kan. Kali ni bila nak masuk ikut Saniyatul Marar itu, ataupun masuk ikut Hudaibiyah, unta itu terus duduk. Disuruh bangun, berjalan, tidak diendahkan oleh unta itu. Malah tidak bergerak pun. Lalu Rasulullah SAW berkata, ini bukan dari makhluk. Unta ini diberhentikan oleh kuasa yang menghalang ashabul fil dulu. Ini salah satu cara Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat dia menggunakan Al-Quran. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil iqtibas. Iqtibas maknanya memetik ayat-ayat Al-Quran itu ataupun kisah-kisah pada Al-Quran itu, memetik, digunakan dalam bahasa percakapan biasa. Tuan-tuan, kita boleh guna, ya. Nak nasihat anak kita, dengar ayah nak nasihat ni. Umpama nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, anak pun dengar, hebat kan. Kan? Hebatnya ayahku. Tak apa, bagus.
Itulah iktibas namanya. Ya. Cuba guna teknik tu. Dengar mama nak nasihat ni. Yang mama belajar daripada Luqmanul Hakim. Bila pula jumpa Luqmanul Hakim? Dari Quran itu dia. Tak salah ya. Seni-seni ni yang kita kena belajar. Dalam belajar fiqh tak jumpa benda ni. Ada belajar sirah jumpalah kan. Dalam konteks sirahnya. Jadi Nabi kata, ini bukan kuasa manusia ni, bukan kuasa haiwan ni yang unta ni duduk, bukan PL unta ini. Sebaliknya adalah daripada kuasa ashabul fil dahulu, iaitu ketika mana gajah-gajah itu duduk, gajah-gajah Abraha semuanya duduk tak nak bangun bila menghala ke arah Mekah ya. Di mana gajah-gajah itu berada berkumpul? Di mana? Di sempadan antara Mina dengan Mina dan apa dah nama hujung sekali? Muzdalifah. Sempadan antara Mina dengan Muzdalifah tu ada satu tempat namanya Muhassir. Muhassir, di situlah tempat berkumpulnya Abrahah dengan gajah-gajah dia dulu. Bila dia hala je ke Mekah, makna nak melintasi Mina tu, gajah tu pakat duduk tak nak bergerak, dipukul tak nak, ya, tak nak bangun juga walaupun dipukul berkali-kali, sehinggalah datangnya burung-burung ababil tadi. Jadi Rasulullah SAW kata, unta aku ni tak bergerak bukan kerana PL dia sebagai unta, sebagai binatang, tapi sebenarnya daripada kuasa yang telah mendudukkan ashabul fil. Apa kesan bila Rasulullah SAW bercakap demikian? Kesan dia apa? Kesan dia cukup besar, iaitu ini kehendak Allah, so kita berhenti kat sini. Kita tak boleh lawan, kita kena duduk kat sini. Itu maknanya. Inilah kesan-kesan daripada iktibas tu tadi. Samalah juga kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menasihati anak, seperti contoh yang saya buat, contoh dengan Luqmanul Hakim tadi, kita faham bahawa ini nasihat yang bukan sembarangan, bukan nasihat daripada kepala otak mak bapak kamu, tidak. Ini daripada kalamullah. Itu dia. Gunalah, tak salah ya. Okey. Demi Allah, apa yang diminta oleh mereka, yakni orang-orang Quraisy, kepada aku sebagai syarat demi untuk menghormati tanah haram itu yang patut diterima, aku akan menerimanya. Nabi dah bagi hin dah. Dan hin ini semuanya dikutip oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sekemah-kemahnya. Dan ini nanti kita akan nampak bagaimana Abu Bakar boleh clear dengan Rasulullah SAW, tak ada rasa sikit pun ragu-ragu, tergusar ke terapa ke, kerana dia dah baca dah semua ni. Ini kelebihan Abu Bakar. Bila-bila pun kelebihan Abu Bakar, kerana maklumat itu dia telah hadam dalam diri dia. Seperti contoh, berlakunya Isra' wal Mi'raj. Abu Bakar seorang je tak confuse langsung. Sebab apa? Sebab adanya Suratul Najmi. Suratul Najmi yang diturunkan lebih kurang 4 atau 5 tahun sebelum Isra' wal Mi'raj. Dalam Suratul Najmi itu telah dibongkarkan beberapa peristiwa, keadaan yang Nabi akan hadapi. Nama lagi, bintang, tempat orang tak boleh nak capai, kan? Surah tu. Jadi begitu juga Abu Bakar. Kenapa kita lihat Abu Bakar cool je masa perjanjian damai Hudaybiyah tu ditandatangani, sedangkan Umar dan juga semua sahabat yang lain dia bengkak, dia tak nak kata apa. Umar transparent. Rupa-rupanya Abu Bakar kut semua dah telinga dia. Ni dia. Nabi dah cakap dah. Nabi dah bagi hin apa dia? Kalau nanti datang Quraisy nak minta perdamaian ke apa, persetujuan ke dengan aku ke, perjanjian ke, kalau dengan tujuan menghormati Tuhan tanah haram ini, aku terima. Itu hin dia. Okey. Kemudian disergah oleh baginda, lalu unta yang duduk itu pun bangun berjalan dengan tenang hingga sampai ke satu perigi kecil yang sedikit airnya. Orang ramai berebut-rebut menggunakan air yang sedikit itu sehingga habis. Banyak yang tidak sempat mendapat air, maka mengadulah mereka kepada Rasulullah SAW kerana kehausan dan tiada air untuk diminum. Lalu Rasulullah SAW pun mencabut sebilah anak panah dan mengarahkan mereka meletakkannya ke dalam perigi itu. Tiba-tiba berpancutanlah
mata air memenuhi perigi tersebut hingga melebihi keperluan mereka. Ya, ini mukjizat lah. Sedang mereka sibuk menggunakan air itu, tiba-tiba datanglah Budail ibn Warqa al-Khuzai, daripada Bani Khuza'ah lah kalau maksudnya al-Khuzai itu, ya. Bersama beberapa orang lain, katanya, saya baru sahaja meninggalkan Ka'bah ibnu Lu'ay dan Amir ibnu Lu'ay, bukan Ka'bah, sorry, Ka'ab. Saya baru sahaja meninggalkan Ka'ab ibnu Lu'ay dan Amr ibnu Lu'ay yang sedang menuju ke lembah Hudaibiyah ini. Bersama mereka ada beberapa ekor unta susu. Mereka akan menyerang dan menghalang kamu daripada pergi ke Baitullah. Maknanya dua beradik Ibnu Lu'ay ini kiranya antara hulu balang Quraisy ni. Nak mari itu dulu, nak mari berperang dulu dengan Rasulullah SAW, bawa unta bersusu. Kiranya unta bersusu ni bekalan makanan lah untuk mereka. Jawab Rasulullah SAW, kami datang dengan tujuan mengerjakan umrah, bukan untuk memerangi sesiapa pun. Walaupun orang-orang Quraisy sudah memutuskan untuk berperang, sekiranya mereka suka, aku minta mereka tangguhkan untuk satu masa. Tetapi jika mereka enggan, demi Allah aku akan perangi mereka hingga tinggal bersendirian orang-orang yang di belakang aku, dan Allah pasti akan menyelesaikan masalah ini. Jadi Nabi SAW dengan tegas mengatakan, aku nak pergi umrah, bukan nak buat apa-apa, nak pergi beribadah saja. Kalau dia minta aku tangguh, tak apa, masih okey. Tapi kalau halang terus, no way, aku lawan. Lawan sampai aku mati, ya, dalam perlawanan ini, sehingga tinggal orang-orang belakang aku saja. Maknanya Nabi tak ada lah, Nabi wafat lah tu, sampai begitu sekali. Kata Budail, saya akan sampaikan apa yang engkau katakan ini. Lalu bertolaklah Budail ke Makkah. Diceritakanlah apa yang didengarnya. Bangun Urwah ibnu Mas'ud menawarkan dirinya kepada orang-orang musyrikin untuk pergi menemui dan berunding dengan Rasulullah SAW. Maka pergilah Urwah ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW. Dibincangkan perkara yang disampaikan oleh Budail ibni Warqa al-Khuzai tadi. Kata Urwah, apakah engkau fikir orang-orang Arab boleh membiarkan sanak saudaranya binasa di tangan engkau? Jika engkau teruskan rancanganmu ini, sungguh ramai orang-orang dari berbagai kabilah, mereka tidak akan lari dan membiarkan engkau. Abu Bakar mencelah, apakah kami akan lari dan membiarkan mereka? Jadi Abu Bakar jawab ayat yang sama. Ayat yang sama, kan? Dia kata, kamu ingat kamu nak masuk ke Mekah ni, mereka akan biarkan saja. Mereka akan lawan, ya, sehingga mereka ini tidak akan membiarkan mereka, tidak akan membiarkan engkau masuk. Maka Abu Bakar pun jawab, habis tu kami nak biarkan mereka lawan kami, mereka bunuh kami gitu saja. Maknanya kawan pun ada senjata juga, kan? Jangan ingat kawan ni tak tahu melawan. Sambil menoleh ke arah Abu Bakar, Urwah bertanya, siapa orang itu? Dia tak kenal Abu Bakar sebab lama dah tak berjumpa dengan Abu Bakar ni tadi. Sedangkan di Mekah ni, Abu Bakar lah peniaga yang paling stabil. Peniaga yang paling stabil, walaupun tidak sekaya orang lain. Pasal apa? Pasal antara bisnes Abu Bakar ni, bisnes Abu Bakar banyak. Antaranya kain, tekstil. Tapi satu bisnes yang kekal diusahakan oleh Abu Bakar yang orang lain tak nak buat. Sebab 3D. Sebab 3D. Apa? Dirty, dangerous dan sebagainya. Kan? Apa dia? Bisnes lemak. Bisnes lemak. Lemak daripada kambing, unta, apa semua ni diproses oleh Abu Bakar. Itu antara bisnes dia. Dan lemak ni tadi keperluannya cukup banyak untuk memasak, untuk ni sapu seluruh badan, ya. Bagi mereka yang pernah duduk di negara sejuk, tahulah kepentingan gliserin. Kita sekarang ni kita panggil gliserin, kan. Kalau tak itu habis ni, kulit kita ni luka-luka, kan, pecah-pecah. Itu juga kegunaan. Dan untuk bahan api. Jadi Abu Bakar dia proses benda tu. Dan inilah bisnes yang kekal dengan dia. Tak ada orang di Mekah tu tak kenal Abu Bakar. Kalau tak kenal Abu Bakar, bermakna dia ni tadi tak pernah makan minyak boleh jadi, kan. Umpama macam tu lah, tuan-tuan. Itu salah satu panduan kita berniaga. Kalau nak stabil, berniaga consumer product. Kan? Kalau nak berniaga benda yang pelik-pelik ni, dia sekali naik,
turun. Lepas tu kena fikir benda lain pula kan. Tapi kalau consumer product ni stabil sampai hari ni. Itu contoh pengajaran daripada bisnes Abu Bakar. Tapi Budail ibn Warqa ni dia tak Urwah bin Mas'ud ya. Urwah bin Mas'ud dia tak kenal Abu Bakar. Mungkin sebab lama dah tak jumpa. Siapa orang ni? Jawab something ni. Walah dia something dulu kan. Okey, jawab Abu Bakar. Jawabnya Abu Bakar. Lalu kata Urwah, kalaulah tidak kerana jasamu kepadaku, tahulah aku menjawabnya. Makna baru sedar, Abu Bakar ni kan. Dan Abu Bakar ni orang yang banyak berjasa. Orang yang dikenali sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap bila dia nak marah kepada Mistah. Mistah ni dia anak beranak dengan Abu Bakar. Mistah dengan Mistah. Dia melarat sangat. Jadi dia duduk dengan Abu Bakar yang support makan minum dia. Tapi Mistah ni bukan Mistah. Jadi pelak sikit nak sebut. Mistah. Jadi Mistah ni dia terlibat dalam memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dalam qazaf terhadap Aisyah. Jadi setelah selesai, Mistah pun dihukum, bahkan mak Mistah sendiri pun nyumpah anak dia. Sampai Aisyah kata, apa kata buruk dekat anak macam tu? Tak baik. Kan? Punyanya Aisyah ni clear, tak ada apa pun. Tak tahu pun orang duk fitnah dia. Walhal yang memfitnah itu anak beranak dia juga, yang tak sedar diri. Itu pengajaran besar dari peristiwa tu. Tapi poin saya kat sini ialah berkenaan dengan jasa Abu Bakar ni. Apabila dah selesai tu, Mistah pun telah dihukum. Abu Bakar kecil hati sangat sebab orang dia sponsor, dia tanggung dari hujung rambut sampai hujung kaki, 2 beranak pula tu. Dia kata aku tak nak tanggung dah Mistah ni, dia kata. Kan, sampai hati dia fitnah Aisyah. Ya sungguh, kalau anak kita rasa gitu kan. Turun ayat. Tuan-tuan, jangan kita ayat tu saya terlupa ayat tu. Ayat tu bermaksud jangan kita susuli perbuatan baik kita dengan perbuatan jahat. Nanti perbuatan jahat tu akan sapu semua perbuatan baik kita. Maknanya tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala tegur perbuatan Abu Bakar itu dengan ayat. Dah buat baik betul salah. Sehingga Rasulullah kata jangan kamu hentikan tanggungan kamu kepada Mistah tadi itu, teruskan, kerana itu perbuatan baik. Mana Allah Ta'ala sayang Abu Bakar ni, ditegur. Baik, begitu sekali. Itu antara sababun nuzul ayat tersebutlah. Jadi tuan-tuan, hebat tak hebat Abu Bakar kat situlah. Maknanya dia sponsor orang tu sampai Allah tegur apabila dia rasa tak nak sponsor dah. Tak nak tanggung orang tu, kan? Jadi nak sampai ke tahap kebaikan Abu Bakar tadi, memang jasa yang cukup besar kepada orang-orang Mekah. Walaupun dia ni bukanlah seorang pahlawan, bukanlah seorang pemimpin dan sebagainya. Dia hanya seorang peniaga, survivalnya panjang, ya, stabil, tapi jasa yang cukup besar. Sampaikan tahap Urwah bin Mas'ud ni tadi, dia kata, kalau aku tak ingat berjasa kamu kepada aku jawab dah ni. Aku ada ayat berikutnya tu. Nak berbalah-balah kata ni tadi. Maka Urwah memegang janggut Rasulullah SAW di masa bercakap dengan baginda. Mughirah ibn Syu'bah yang berada di samping Rasulullah SAW mengetuk tangan Urwah dengan hujung pedangnya yang bersarung, dengan hujung sarung tadi tu. Sebab memang orang Arab ni bila dia bercakap, antara cara dia nak berapat-rapat bermesra ni, digosok kepala. Lepas gosok kepala, digosok perut. Dia gosok perut. Ya. Lepas tu dia gosok janggut. Itu cara nak. Ini kadang-kadang kita lucu juga dengan Arab ni kan, tapi kita belajar budaya dia. Jadi sebab itulah dia gosok-gosok janggut Rasulullah ni, tanda terimalah, baliklah dulu, tak payahlah masuk, tak payah masuk. Tarik janggut ni, gosok janggut. Sedangkan dari sudut pandangan sahabat-sahabat, ini biadab betul ni. Kita tak sentuh janggut Rasulullah macam tu, tubuh Rasulullah. Dia ketuk dengan hujung pedang jari kawan tu. Okey. Katanya Mughirah bin Syu'bah, jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah SAW. Urwah pun menoleh ke arah Mughirah dan bertanya, siapa orang ini?
Dan beliau menjawab, Mughirah ibn Syu'bah. Urwah menyambung, awak belum lagi membasuh kotoran yang awak lakukan kemarin. Sebab dia ada pergaduhan zaman jahiliah dia dulu dengan keluarga Urwah ni tadi. Maka sebab tu dia ingat sangat berkenaan dengan Mughirah bin Syu'bah ini yang kemudiannya berhijrah bersama-sama Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau kita tengok dari sudut dialog dia orang ni, sama dah dengan budaya Melayu kita ni. Mu dulu kan, dah ingat tak perangai mu dulu tu, mu tak sempat lagi minta maaf dengan aku, kan? Tiba-tiba nak samsing aku pula dah, kan? Nak jatuhkan tangan aku dengan ujung pedang. Macam itulah di depan Rasulullah pada masa tu. Tapi Rasulullah SAW bertenang, memberi laluan kepada mereka itu tadi tu, seakan-akan berbincang walaupun dengan gaya yang agak orang kata apa, kurang sopan antara satu sama lain. Biarkan. Ini satu komunikasi yang kita kena belajar juga daripada Rasulullah SAW, ya. Tak semua benda kita kena ulas. Sebaliknya biarkan. Kalau mereka itu sedang berlaku demikian, kita tahu natijahnya apa. Bahkan kena hari bulan, ya, insya-Allah mereka akan berbaik-baik. Lepas itu biarkan. Dan Rasulullah memerhatikan semuanya. Suasana dan sikap para sahabat Rasulullah SAW diperhatikan oleh Urwah. Beliau kemudiannya menceritakan, ludah Rasulullah SAW tidak sempat jatuh ke tanah kerana disambut oleh orang-orang yang ada di kelilingnya. Lalu mereka menyapukan ludah itu ke muka dan ke kulit-kulit mereka. Apabila dia menyuruh sesuatu kepada mereka, berebut-rebutlah mereka melakukannya. Bila dia hendak berwuduk, seolah-olah mereka berbunuh-bunuhan, berebut-rebut membawa air kepada Rasulullah SAW. Berebut je tak disampaikan, tahap macam nak bertumbuk, nak berbunuhan. Bila bercakap dengannya, tiada siapa pun yang berani meninggikan suaranya. Tidak mereka pandang tepat kepadanya kerana menghormatinya. Ini semua dirakam oleh Urwah Ibni Mas'ud, dibawa balik kepada orang-orang Quraisy. Inilah Muhammad yang kita telah berpisah dengan dia 6 tahun dulu dan berperang sepanjang itu. Ini layanan sahabat-sahabat dia kepada dia. Jadi sekembalinya Urwah kepada rakan-rakannya, dia menceritakan, demi Allah wahai kaum Quraisy, saya pernah melihat kebesaran Kisra Parsi dan Kaisar Rom serta Najasyi Habsyah. Tidak kulihat rakyat di sana menghormati rajanya seperti mana Muhammad dihormati oleh para sahabatnya. Sebenarnya dia itu mengemukakan sesuatu yang benar. Kamu harus menerimanya. Berikutan dengan itu pihak Quraisy mengutus pula Suhail bin Amru, ya. Jadi dia tak sebut apa jadi pada Urwah bin Mas'ud. Orang-orang Quraisy bila dengar penjelasan Urwah bin Mas'ud yang dah mula macam kendur dan mula berminat kepada Rasulullah SAW, mereka kata, pergilah kamu sudah terpesona dengan dia dan kamu tak layak jadi pengantara antara Mekah dengan Quraisy Mekah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dihantarlah pula Suhail bin Amru selaku wakil mereka untuk berunding dan menulis perjanjian damai. Lalu duduklah Suhail di samping Rasulullah SAW dan kata Suhail, tulislah perjanjian antara kami dan kamu. Lalu Rasulullah SAW pun memanggil seorang penulis, dan penulis berkenaan ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengikut riwayat Muslim. Dan kata Rasulullah SAW lagi, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, saya tidak tahu apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Oleh itu tuliskan sahaja Bismikallahumma, wahai dengan nama Tuhanmu, wahai Tuhan, dengan namamu wahai Tuhanku. Jadi aku dengan Tuhanku, kamu dengan Tuhan kamu. Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim ni aku pun tak tahu Tuhan mana satu, kan? Itu dia. Jadi Nabi pun setuju. Orang-orang muslimin yang ada bersama pun menyampuk. Kami tidak mahu menulis kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mencelah, tulislah Bismikallahumma. Kemudian bila ditulis Muhammad Rasulullah, Suhail menghalang lagi. Katanya, demi Allah, kalau kami tahu kamu ni Rasulullah, tidaklah kami bersusah payah menghalang dan menentangmu daripada menziarahi Baitullah. Dan tidaklah sampai kami berperang dengan kamu. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Jawab Rasulullah, baiklah, tak apa. Walaupun kamu mendustakan aku ini Rasulullah, aku tetap juga Rasulullah. Tulislah Muhammad bin Abdullah, ya. Dan dalam riwayat Muslim,
Rasulullah SAW menyuruh memadamkan Muhammad Rasulullah, Ali membantah. Ini dalam hadis Muslim, ya. Ali membantah dan berkata, saya tidak akan memadamnya. Sebab bagi Ali, kalau dia padam perkataan itu seperti dia menafikan Nabi itu Rasul. Okey, itu terjemahan Ali, makna ataupun kefahaman Ali. Kata Rasulullah SAW, tunjukkan saya ataupun aku di mana. Lalu ditunjukkan oleh Ali. Rasulullah SAW pun memadamnya sendiri perkataan Rasulullah itu tadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah kamu memberi peluang kepada kami bertawaf di Kaabah? Jawab Suhail, demi Allah, tidak. Sejak sekarang hingga ke tahun depan, dan boleh datang tahun depan dengan pedang-pedang yang bersarung. Tangguh setahun. Nabi dah bagi hint. Kalau dia tangguh ke perjalanan masuk ke Kaabah kerana menghormati Tuhan Kaabah, aku terima. Tapi kalau dia halang dengan senjata, kita lawan, kata Nabi. Ya? Jadi hint itu dipegang oleh Abu Bakar. Jadi maknanya Nabi tanya lagi, boleh tak bagi kami tawaf je? Boleh, sebab kami nak buat umrah je. Lepas tawaf, habis sa'i dan sebagainya, kami balik lah. Maka Suhail kata, tak. Bermula hari ini sampai tahun depan. Tak boleh. Tahun depan marilah. Ya? Baik. Kemudian kata Suhail lagi, sesiapa yang datang daripada kami, walaupun sudah beragama dengan agamamu kepada engkau, pulangkan dia kepada kami. Sebaliknya, sesiapa yang datang daripada kamu kepada kami, tidak akan kami pulangkan dia kepada kamu. Kata orang-orang muslimin, subhanallah, kenapa pula orang yang sudah menjadi muslim dipulangkan kepada musyrikin? Yang ini yang Umar bertanya secara transparan ni. Sebab umat Islam dia tak puas hati. Kita susah payah hijrah, tiba-tiba nak kena hantar balik. Kan? Nak kena hantar balik. Itu dia. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah ini juga harus kita tulis, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya. Dijauhkan oleh Allah orang-orang yang pergi dari kita kepada mereka, dan sesiapa yang datang kepada kita, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya daripada kesukarannya. Jadi kata Nabi, ini satu benda ya, dalam kita menandatangani perjanjian, kadang-kadang apabila kita kabur dengan perjanjian itu, bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata, ya, kena tulis. Sebab ini yang kita setujui, maka kita minta jauh lah. Siapa daripada kalangan kita ni lari ke Mekah, maknanya murtad. Yang lari ke Mekah tu murtad lah tu. Kita minta jauh. Dan kepada mereka, orang-orang kita, makna orang-orang yang dah beriman, yang keluar daripada Mekah ke Madinah, kita tak boleh terima, tapi kita minta supaya Allah Ta'ala bukakan jalan penyelesaian kepada dia. Itu maknanya unsur doa dalam satu-satu perjanjian. Tapi kalau perjanjian itu sendiri kita tak nampak nak doa ke mana, tak usah teruskanlah. Kalau dalam perjanjian tu ada ruang untuk kita minta perlindungan dan doa kepada Allah Ta'ala, okey, teruskan. Itu salah satu panduan sebenarnya, kan? Salah satu hikmah di sebalik perjanjian damai Hudaybiyah ni. Tempoh perdamaian itu berdasarkan kepada syarat-syarat mengikut riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim. 10 tahun tidak boleh mencuri, menceroboh, tidak boleh memungkiri janji dan mengkhianati. Ini perkara yang keempat. Ya, itu 10 tahun gencatan senjata. Mana-mana kabilah pun boleh memilih sama ada masuk dengan dalam perjanjian dengan Quraisy ataupun dengan muslimin. Ini yang kelima. Maknanya siapa-siapa saja kaum yang nak masuk perjanjian dengan Quraisy boleh, dengan Madinah boleh, dan tak boleh diganggu. Maka orang-orang Bani Khuza'ah yang duduk betul-betul di luar tanah haram. Di luar tanah haram. Ya, dia bukan Quraisy. Bani Khuza'ah ni bukan Quraisy, tapi Arab lah. Okey. Mereka pun bangun serta-merta. Mereka bangun serta-merta dan mereka kata, kami dalam perjanjian Muhammad. Manakala orang-orang Banu Bakri yang juga berada di luar daripada tanah haram, bukan Quraisy, Banu Bakar ni, kami dengan orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Bani Khuza'ah mengatakan kami bersama Muhammad, umat Islam menyambut dengan penuh gembira, dengan takbir, dengan ahlan wa sahlan dan sebagainya. Ya. Ketika Banu Bakri kata, ataupun Banu Bakar, dalam buku ni kata Banu Bakar, kami bersama Quraisy, Quraisy senyap sepi. Alamak,
Geng ni nak masuk dengan kita. Ni geng kaki bakar semua ni. Diam orang Quraisy, tak kata apa, ya. Manakala selesai perjanjian damai itu dituliskan, diperlihatkan surat itu kepada beberapa orang muslimin dan beberapa orang musyrikin. Riwayat daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa Umar Ibn Khattab berkata, maka saya pun datang menemui Rasulullah SAW, lalu saya berkata kepada Rasulullah, bukankah engkau ini Rasulullah? Dan jawab Rasulullah lagi, ya. Saya bertanya lagi, bukankah kita ini berada di atas jalan hak dan musuh kita di atas jalan batil? Jawab Rasulullah SAW, ya betul. Kata saya lagi, kata Umar, tidakkah orang-orang kita yang terbunuh akan masuk syurga dan orang-orang yang terbunuh daripada kalangan mereka masuk neraka? Jawab baginda, ya betul. Dan kata saya lagi, jadi mengapa kita terhina dalam menegakkan agama kita? Maksud kata, kenapa kita kena terima perjanjian ini ya Rasulullah? Kalau itulah keadaan kita. Jawab Rasulullah, aku ini adalah pesuruh Allah, semestinya aku tidak akan menyalahi perintahnya. Allah tetap akan menolong aku. Dan kata saya lagi, bukankah engkau yang mengatakan kita akan pergi dan bertawaf di Baitullah? Kata Rasulullah, ya betul, tetapi adakah aku beritahu kamu mesti pergi tahun ni? Pula kan? Aku kata kita akan tetap pergi Baitullah. Tapi tahun bila? Wallahualam. Jawab saya, tidak. Katanya lagi, jadi kamu tetap akan pergi bertawaf ke Baitullah? Kata Rasulullah kepada Umar. Dengan tidak bersabar lagi, Umar datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu dikemukakannya kepada Abu Bakar pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah. Dia ulang balik cerita tadi. Jawab Abu Bakar, wahai Umar Ibn Khattab, dia itu adalah pesuruh Allah, pasti dia tidak menyalahi perintah Tuhannya dan Allah juga tidak akan mensia-siakannya sama sekali. Okey, jadi tuan-tuan, barulah Umar pun kendor balik. Peristiwa ini menyebabkan Umar rasa terbuku hatinya, dalam hatinya sampailah ke akhir hayat dia. Sehingga dia tanya Rasulullah, apakah amalan yang paling mulia dalam Islam ni? Amalan apa? Amalan membebaskan hamba, kata Rasulullah. Ya, maka Umar sediakan satu tabung khas dalam hidup dia, tabung bebaskan hamba. Bayangkan, tabung bebaskan hamba. Jadi cukup tabung, ada orang hamba yang dia tahu, dia akan beli hamba tadi Isytihar Merdeka, beli terus Isytihar Merdeka. Sehingga sahabat-sahabat dan juga para tabi'in bertanya, pasal apa Amirul Mukminin begitu gemar membebaskan hamba sampai ke tahap ada tabung khas? Dia kata, ni je lah cara aku nak basuh balik kesalahan aku berkasar dengan Rasulullah SAW masa di Hudaibiyah. Bayangkan. Walhal bersoal jawab itu bukan something, kan? Bersoal jawab tadi itu menandakan tak puas hati, menandakan nak penjelasan daripada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun tak marah. Rasulullah tak marah. Tak adalah Rasulullah kata, pergilah kamu Umar, cari penyakit semua. Tak ada. Kan? Bila Nabi kata, jadi kamu nak pergi juga? Ya, aku nak pergi juga. Jadi, bila pergi ke Abu Bakar kata, dia tu pesuruh Allah. Pasti dia tak akan langgar perintah Allah dan Allah tidak akan sia-siakan dia. Bila dengar saja penjelasan Abu Bakar, kendorlah Umar Ibn Khattab. Akhirnya Rasulullah SAW, ini di sini ada sedikit ada sedikit kronologi yang berbeza lah. Dia kata kemudian turunlah surah Al-Fathu. Sebenarnya surah Al-Fathu turun malam tu. Dia bukan turunnya terus pada petang tu. Jadi petang tu Rasulullah SAW, makna perenggan kedua tu tuan-tuan, di muka surat 500 tu, perenggan kedua tu dulu berlaku. Barulah surah Al-Fathu berlaku malamnya. Ya. Jadi kemudian Rasulullah SAW pun menyeru supaya umat Islam bersyukur dan juga sembelih hadiu tu tadi. Bersyukur dan sembelih hadiu tu tadi. 3 kali Nabi seru, umat Islam seperti beku, tak bergerak, senyap, kebingungan begitu. Maka Nabi SAW pun masuk ke dalam khemah dia, mengadu kepada isteri yang dibawanya pada masa itu, Ummu Salamah. Jadi setiap kali perjalanan jauh akan ada isteri yang diundi untuk siapakah yang akan menemani Rasulullah SAW. Jadi kali ini jatuh kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah lah yang menyejukkan hati Rasulullah SAW. Bila Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, apa dah jadi dengan umat Islam ni?
Mereka dah tak dengar kata-kata Rasul mereka. Maka Ummu Salamah kata, bukan mereka tak dengar, ya. Sebaliknya mereka sedih sangat. Oleh itu Rasulullah lah pergi buat dulu, nescaya mereka akan ikut. Itu cadangan daripada Ummu Salamah. Masya Allah. Rasulullah pun keluar, terus ambil kambing dia, ya, dia sembelih kambing dia, dan dia panggil tukang cukur. Terus tukang cukur dia bercukur, maka teruslah para sahabat pun, yang ada lembu kongsi 7 orang, yang ada unta kongsi 7 orang, yang ada kambing seekor seorang, dan dibahagi-bahagikan kepada penduduk-penduduk di kawasan tempat Hudaibiyah tu tadi, ya. Bersoraklah orang-orang tu pun kan, tak pasal-pasal dapat daging free kita, kan. Itu dia. Okey, jadi settle lah masalah, bertukar pakaian lah, ya, bertukar pakaian, salin pakaian. Malam tu balik. Bila malam tu balik, di tengah-tengah remang-remang cahaya bulan pada malam itu, turunlah surah Al-Fathu, ya. Turun surah Al-Fathu. Itu dia punya kronologi dia. Baik. Kemudian datanglah beberapa orang wanita yang telah beriman setelah kembalinya Rasulullah SAW ke Madinah. Mereka berhijrah demi kerana agama Islam yang mereka anuti, dan antaranya adalah Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyad mati masa perang Uhud. Masa perang Uhud, ya. Bukan selepas perang Uhud mati. Dan memang mati dalam hina. Tapi Ummu Kulsum ni menjadi ikon wanita yang berhijrah seorang diri, selepas daripada perjanjian damai Hudaibiyah, dan Rasulullah SAW terima Ummu Kulsum ini, sehinggakan gelaran kepada Ummu Kulsum ni menjadi nama salah satu surah dalam Quran. Surah apa? Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Jadi turun ayat supaya Nabi cek Ummu Kulsum ni betul ke tidak dia ni tadi ni ikhlas perjalanan dia dan sebagainya, ya. Jadi tuan-tuan, Ummu Kulsum ini adik tiri seibu, ya, dua bapa seibu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi balik baca surah Al-Mumtahanah, tuan-tuan, dan dia letak di satu topik kecil, Bai'atul Ridwan. Ya, sebab ada perbincangan khususlah untuk Bai'atul Ridwan ni tadi. Sepatutnya Bai'atul Ridwan ni sebelum datangnya Suhail bin Amru tu. Sebelum datang Suhail bin Amru. Sebenarnya tuan-tuan, Bai'atul Ridwan ini di bawah satu pokok. Di bawah satu pokok, Rasulullah SAW bila dengar aja Uthman bin Affan ni tadi dibunuh oleh orang-orang Quraisy, sedangkan Uthman ni menjadi duta kepada Rasulullah SAW, ya. Duta, prinsip Islam tak boleh diusik, tak boleh dicederakan, dijamin keselamatan dia. Duta ni tadi, ya. Tiba-tiba duta Rasulullah dibunuh, maka Rasulullah kata, kalau macam ni kita mesti menuntut bela atas kematian Uthman. Dan Rasulullah memanggil untuk berbai'ah, berjanji setia dengan pakaian ihram yang kita ada ini, selai pinggang ini, kita tahallul ihsar pada masa tu, kan. Dan kita akan lawan dengan sebilah pedang seorang ni. Di situlah berlakunya Bai'atul Ridwan di bawah satu pokok. Baik. Ini berlaku sebelum orang Quraisy tiba-tiba terkejut, barulah dia hantar Suhail bin Amru. Okey, perkara-perkara yang tak dicatatkan dalam peristiwa ini, dalam dia penceritaan ini, ialah siapa sebenarnya ketua orang Mekah pada masa tu? Siapa? Abu Sufyan. Kenapa nama Abu Sufyan tak muncul dalam peristiwa ini? Sebab Abu Sufyan dalam urusan dagang di Syam, berada di luar negara pada masa itu. Ya. Jadi dia berada di luar negara, dan orang nombor 2 yang menjadi pengganti dia Suhail bin Amru. Jadi bila Suhail bin Amru datang, Nabi SAW pun kata apa? Ya, Allah telah mempermudahkan urusan kita dengan Suhail. Suhail ni bermaksud orang yang mempermudahkan. Sahlan ataupun Suhail maksudnya mudah ataupun mempermudahkan, ya. Jadi marilah mudah ni, kan. Rupa-rupanya
Kalaulah ada Abu Sufyan pada masa tu, mungkin perjanjian ni tidak perlu melalui liku-liku seperti Rasulullah terpaksa kejar, lari ke ke Hudaibiyah ke apa, tak perlu kan. Sebab Abu Sufyan mungkin akan ada caranya untuk mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Tetapi bila Abu Sufyan tak ada, begitulah celarunya orang Mekah pada masa tu, sehingga kan mereka sanggup tahan Osman, isytihar bunuh. Walahnya tak bunuh-bunuh pun, dia tahu tak boleh bunuh pun. Sehingga Rasulullah membuat perjanjian Bai'atul Ridwan. Bila dengar Bai'atul Ridwan tu tadi, maka takutlah orang-orang Quraisy, barulah hantar Suhail bin Amru. Itu kronologi peristiwa. Barulah masuk kepada ibarah dan juga pengajaran. Okey, soalan yang saya duk simpan dari tadi, terjawab di hujung tu. Kenapa yang Nabi kalau nak pergi umrah yang bawa daging korban hadiu tadi tu? Kan untuk apa? Jadi sebenarnya antara matlamat dan juga persediaannya ialah inilah dia. Kok-koknya tak boleh masuk ke Mekah, maka terpaksalah keluar dari ihram itu secara terpaksa, yang kita kenali sebagai tahallul ihsar. Tahallul ihsar mesti melalui proses dam ihsar. Itulah gunanya binatang-binatang hadiu yang Nabi bawa itu tadi. Dan sekiranya orang Mekah memberi laluan, maka kemungkinan Rasulullah SAW akan stay di Mekah dan mengerjakan haji pada tahun 6 Hijrah itu. Mana ada cadangan-cadangan dekat situ, ya, cadangan-cadangan persediaan. Ini yang saya kata matlamat tu kita simpan dulu biar kita tengok kronologi peristiwa berlaku. Tapi apabila Allah SWT tentukan memang bukan haji yang dapat, bukan umrah yang dapat, sebaliknya dapat perjanjian yang lebih besar nilainya daripada menunaikan haji dan umrah pada tahun tersebut. Jadi haji tertangguh sampai 4 tahun berikutnya, barulah Rasulullah SAW mengerjakan haji pada tahun 10 Hijrah. Itulah dia tuan-tuan, kaitan yang saya sebut awal-awal lagi. Dan start daripada Hudaibiyah ni, hukum hakam haji dah mula timbul lah. Jadi macam mana Rasulullah nak menyelesaikan masalah ihram mereka yang sudah terperangkap? Maka fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Di situlah istilah hadiu muncul dalam ayat 196 surah Al-Baqarah. Nak tahu rujukan dam, bacalah ayat 196 surah Al-Baqarah. Panjang ayat tu, setengah muka surat sebenarnya tuan-tuan. Ya. Okey. Jadi kita tangguh setakat ni. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita tolong bawa surah Al-Fathu. Ya, kita bawa surah Al-Fathu. Tak lengkap apabila kita bicarakan tentang perjanjian Hudaibiyah tanpa kita tadabbur secara ringkas surah Al-Fathu. Ya. Jadi kalaulah tuan-tuan nak rujuk, antaranya ini dia tafsir Al-Azhar. Ya. Tafsir Al-Azhar pun bagus. Cerita pasal Hudaibiyah lengkap dalam tafsir Al-Azhar. Ini cetakan lama. Tapi saya sayang ni sebab ni hak ayah saya minta nak pakai kan. Cetakan lama lagi ni halus sangat. Cetakan baru ni dah macam warna-warni menarik dan sebagainya. Belilah tuan-tuan. Selain daripada tafsir Al-Azhar untuk kisah-kisah sirah di dalam Al-Quran, elok juga kalau tuan-tuan boleh baca tafsir fi zilalil Quran. Tapi tafsir fi zilalil Quran, penceritaan dia memang agak berat berbanding dengan tafsir Al-Azhar. Ya. Jadi itu yang saya cadangkan, insyaAllah akan datang bawa surah Al-Fathu sebanyak 29 ayat, ya, dengan makna-maknanya sekali. Kalau ada dalam Quran Android tu Android lah. Ya. Yang penting kita akan tadabbur surah Al-Fathu untuk sesi akan datang sebelum kita memetik pengajaran-pengajaran daripada peristiwa perjanjian damai Hudaibiyah ini. Wallahu a'lam. Ya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.